Tuan-tuan, di dalam Forex Factory ni memang ada satu bahagian scanner. So scanner ni dia menyediakan berita lah, update tentang major pair, Euro USD, GU, UJ, USHF, UCAD, AUD USD dan TV dollar, seterusnya GJ. So pada pair malam ni kita dapat pergerakan malam ni kita boleh dapat lihat lepas waktu London masuk ke waktu New York, pergerakan dalam sideways. Dan pada um, pergerakan untuk Euro USD setakat ini pergerakannya sebanyak adalah 0.7%, 0.68%, boleh dikatakan agak bullish, manakala untuk GU agak bearish dengan pergerakannya pergerakan untuk GU adalah sideways dengan pergerakannya 0.09%. Maksudnya malam ni Euro antara currency yang terkuat. Sebenarnya UJ kita nampak kat sini ada berlaku satu rekod, dia akan mampu naik lagi kita kena tunggu candle close. Okay, pergerakan dia hari ini adalah negatif 0.21%. Jadi nak tahu nak naik lebih benar lebih jauh sampai ke tahap mana, jadi kita akan komen sebentar lagi. Sebenarnya untuk USHF pergerakannya masih lagi bearish, tapi kita dapat lihat USD sedang mendapat momentum untuk naik dengan pun pin bar 2-3 kali kita nampak itu, dan kali ini adalah bullish pin bar. InsyaAllah kenaikannya akan lebih kuat, tapi kita kena tunggu lagi dia punya lagi 5 minit macam tu kot, candle F15 ke close, adakah dia akan mampu naik dengan candle grafik. Kenaikan yang terkini adalah dia punya pergerakan terkini masih lagi bearish dengan negatif 0.57%. Untuk UCAD nampaknya sudah bearish, sangat bearish. Dia punya berlaku breakout dan tak nampak lagi barang kenaikan, tapi dia punya pergerakan semasa adalah negatif 0.15%. Ini menunjukkan pair ini adalah sideways. Sebenarnya untuk AUD USD sangat bullish. Orang banyak beli AUD dan NZD. Dan pada pergerakannya adalah untuk AUD USD sebanyak 0.79%, manakala untuk Kiwi dollar 0.78%. Untuk GJ pergerakannya sideways, tapi kita dapat lihat malam ni ada pelemahan untuk JPY dengan negatif pergerakan kini negatif 0.11%. Jadi minggu ini dijangka busy terutama pada hari Jumaat. Kenapa Jumaat masih sibuk tuan-tuan? Right? Sibuk tu minggu ni. Okay, untuk sorry ni 23 tu lah. Jadi pada hari Senin semalam, Bank Jepun Today, Kiwi dollar mencatatkan CPI positif untuk ekonomi dia, sebab tu terdapat mungkin penguatan yang seketika ni. Dan hari ini ada pukul 9 malam ada BOE berucap. Okay, BOE mana apa yang trade GBP mungkin malam ni ada berlaku sedikit volatile. Untuk hari esok hari Rabu ada 3 big impact news. Pada 7.10 pagi ada Governor Australia akan berucap, dan pukul 2 petang GBP news, CPI year per year. Okay, bacaannya dijangka positif berbanding dengan tahun lepas. Jadi apa yang result terkini kita kena tunggulah. Pada esok pukul 2 petang mungkin GBP akan jadi volatile pada pukul 2 petang esok. Pada pukul 8.30 malam ada Canadian News, CPI month per month yang merudum, yang teruk dengan fokusnya 0.9% berbanding dengan bulan lepas, iaitu 1.14%. Hari Khamis banyak sekali dia punya berita. JPY ada 3 tentatif kat sini. Yang ke 8.30 malam ada berita mengenai Euro main refinancing rate dijangka bertambah. Alright, lepas tu kita dapat lihat kekuatan sedikit pada Euro pada berapa semenjak ni. Okay, jom lepas kot 0.25%. Monetary policy statement juga akan beransur kita follow. Dan 8.45 malam ada ECB press conference, kita kena hati-hati. Hari Jumaat pukul 3 suku petang lepas main Jumaat, makan ada news Euro French flash services PMI yang dijangka teruk daripada bulan lepas. Euro pula ada lagi Euro 3.30 petang German flash manufacturing dijangka berkurangan daripada bulan lepas. Ini tidak baiklah untuk Euro trader, dan kita kena lihat sendirilah result yang keluar. Kalau positif kata abang lagi. Pada pukul 4.30 petang berita GBP flash manufacturing PMI. Jadi GBP pada hari Jumaat ni mungkin akan jadi volatile.
Dan pada pukul 9.45 malam hari Jumaat ada news flash services PMI untuk US dollar. Macam mana dijangka sideways lah 22.6, tak banyak berubah daripada bulan lepas, tapi kurang sikit. Kita kena lihat apa yang berita akan keluar nanti. Tuan-tuan sekalian ada komen, boleh tinggalkan di kami punya Facebook page MFM TV Online. Okey. Ini kita akan buka Finviz Forex. So untuk Finviz malam ni hijau. Pada minggu lepas malam semua merah, hari ni semua hijau. Jadi kekuatan terkini kita dapat lihat pada AUD dan Kiwi Dollar antara yang paling kuat, diikuti dengan Euro dan Swiss franc. Kemudian yang terakhir sekali kita dapat lihat USD antara yang terlemah dan diikuti dengan JPY. Okay, ini menunjukkan market bullish lah pada pair yang ni, menunjukkan currency USD adalah antara yang terlemah, sangat-sangat lemah pada malam ini. Dan untuk forex kita akan touch sebentar lagi. Untuk crude oil, untuk minyak, gerakannya kita boleh kata sideways, menurun naik turun, tapi kita dapat lihat pada semalam ada satu candle yang orang kata rejection yang sangat-sangat kuat di bahagian bawah tu. Adakah dia mampu naik lagi? Kita kena standby, kita kena lihat ya. Dan untuk gold memang bearish market, orang ada naik sikit orang jual, naik sikit orang jual. 1709 insyaAllah kita akan touch sampai lanjut. Dan seterusnya pada Bitcoin. Okay, pergerakan bacaan terkini adalah 22,000. Ini market bullish lah untuk Bitcoin pada intraday trader. Jadi sama ada Bitcoin mampu hold 22,000 ni atau tak, kita kena lihat. Tapi kalau ikutkan 20,000 ada rejection lah yang kuat pada 20k. Market sudah patah balik. Pada 20k insyaAllah. Jadi sebentar kita tunggu sifu kita masuk. Untuk gold, kita akan tengok sikit-sikit lah analisa gold. Tadi gold untuk intraday, untuk weekly, kita dapat lihat pada minggu lepas gerakannya sebatang sell, dan 2 minggu lepas lagi terus breakout pada kawasan ni, dan yang minggu lepas ada satu sell. Dan untuk minggu ni kita mungkin dapat lihat price boleh sampai ke paling rendah 1677, baru dia akan bounce balik ataupun dia akan buat breakout. Tapi masih secara dasarnya adalah bearish punya trend. Jadi tuan-tuan kena cari setup. Okay, tuan-tuan kena cari setup untuk sell gold. Betul tak Cikgu Hafiz, sell gold? Sell gold ke? Ya, aku baru buka chat. Ya, pakai join lah Bala Tentera dia. Okay, gold di weekly candle sell tak kuat. Hari ni masih lagi bullish weekly-nya. Jadi boleh cari setup sell lah. Dan hari ni kalau kita zoom, kita dapat rejection kuat. Okay, semalam ada satu candle yang naik, tapi dia apa yang berlaku, kenaikan dia tu dia trace sampai ke previous support punya area di time frame daily, lepas tu dia terus reject. Okay, berlaku pin bar pula. Okay, hari ni masih lagi bullish, tapi kita sudah nampak rejection tu dah keluar, tapi apapun breakout bawah ni masih belum keluar lagi, masih belum reject lagi. So di time frame H4 ada sedikit rejection tu, dia naik untuk naik. Jadi gold naik, tapi apa yang kita dapat lihat kat sini mungkin dia sedang sideways lah. Market dia tak cantik, dia naik saja dan dia turun, naik saja dan turun. Mungkin kepada support SND trader boleh cari-cari level untuk tuan-tuan entry, cari setup sell. Okay, sama ada yang terdekat ni mungkin itulah dia punya sideways cikgu habis.
ke setway, tapi insyaAllah dia boleh turun lagi lah. Okay, kalau ikutkan saya punya mapping di time frame mesh 1, dia sedang buat bearish flag. Mana dia ni dia buat lower low pada hari 15 14 Julai tu sampai ke 15 Julai dia buat lower low. Dan kenaikan dia ni kita dapat lihat first time dia sudah sampai ke area previous support di 1721, 1720 hingga 1725 macam tu. Dia naik kejap sampai di sini, kemudian baru dia sideways dia turun. Dia turun balik, tapi dia tak turun sampai habis, dia turun sampai ke area candle cell yang terakhir kat sini, ataupun kita boleh panggil di sini area demand. Sampai area demand dia naik, tapi dia naik pun tak tinggi. Ini menunjukkan mungkin seller masih dalam market, dan sebab itu saya cakapkan dia boleh break out untuk sell. Dan kalau tuan-tuan lihat pada pukul 9 malam pukul 7 petang tadi dia sudah buat rejection kuat lah. Jabatan candle dan tidak ada candle lagi mampu break kawasan previous sell pada pukul 8 malam. Pada pukul 9 dia cuba naik tapi dia turun. Jadi untuk tengok time frame kecil kita kena standby di M30 and M15. So M30 M15 ni memang nampak sell tuan-tuan. Kenapa? Pertama dia berlaku shadow panjang dan juga body kecil. So ini candle pimba. Candle pimba biasanya dia menunjuk bakal berlaku sedikit penurunan untuk test at least kawasan support lah 1700 big round number. So untuk big round number kita jangka memang akan berlaku rejection sampai kuat lah dalam 50 pip 1 pip, tapi tengok dia pergi sampai ke jauh juga cukup habis dia naik big round number dia sampai 1723 naik 1723 250 pip dia naik rejection di big round number. Okay, big round number ni sebenarnya dia psychological level, dia tidak bukan satu significant level yang begitu kuat. Maksudnya kalau psychological level ni macam mana, first time sampai tu memang dia akan rebound. Okay, lepas dia first time rebound, lepas tu kita akan tengoklah price action dia. Sebab first time rebound tu kalau dia tak buat huruf V, kalau huruf V tu maksudnya dia nak dia tukar trend daripada trend sell daripada trend buy. Tapi dia buat correction naik correction wave naik atas. Ini wave yang ke berapa cuba Hafiz? Cepat jaga Hafiz lah wave di time frame H1. Tak pasti. Memang tak pastilah, kita dapat lihat ni correction lah, dia naik secara correction ni ABC kot lah. Dan kalau ikutkan head and shoulder lah F50 ni, okay, shoulder left, shoulder right, ini trend dan iklan dia, dan dia mungkin boleh break up. Ini yang terkini kita ada momentum sell. Kalau momentum sell mungkin di time frame M5 kita akan nampak lah dia buat correction naik ke atas. So momentum turun yang terdekat kita tukar dengan solid line, kita nampak okay, momentum lepas tu dia naik secara correction. Mungkin dia boleh naik buat seketika. Yang terpenting kalau dia berlaku breakout dan dia break kawasan trend line di time frame H1 ni, mungkin dia akan jadi sell lebih kuat lah. Ini jangkaan saya mungkin masa terdekat ni dia akan boleh buat lower low. Kalau ikut map dia boleh sampai ke 1688 ke? 1695. 1695. Okey, jadi kita kena match lah. Sekarang tengah sideways ni. Sekarang memang tengah sideways lagi. Tapi kita kena tunggu TA kita cakap macam mana. Tuan-tuan pakai stokastik ke apa, tuan-tuan boleh standby lah cari setup set. Okay, kalau modal besar boleh layer InsyaAllah 1695 dia boleh sampai. Itu TP kita ni Hafiz. Okey Cikgu Hafiz, apa pendapat pula Cikgu Hafiz tentang goal? Kita Cikgu Hafiz. Share pendapat kan. Ni share balik, saya pakai screen ni. Okay. Assalamualaikum.
Okay, pagi tadi kalau macam kita tengok biasalah saya cari entry pagi kan. Pagi, okay, saya tutup ini. Pagi biasa saya akan bahagi buat satu macam kotak lah, kotak zone daripada pembukaan dan penutup pada jam pertama. Jadi, dan saya ada juga buat satu line, iaitu line malam punya high dan semalam punya low. Ada semalam punya low, mungkin dekat area sini lah. Kalau nak buat area sini pun dah macam dah hari lain Jadi yang ni lah, kalau ikut support resistance lah. Kalau ikut support resistance, jadi ini yang semalam punya high, lepas tu yang ni semalam punya low. Jadi kalau ikutkan hari ni, dia memang dah pecah bawah. Pecah bawah, maksud dia akan buat penurunan. Kalau ikutkan lah. Jadi dia punya keputusan dia, kita kena tunggu kalau dia dapat pecahkan yang atas ni. Baru dia boleh pergi naik. Tapi kalau still dia tak boleh pecah atas ni, maknanya dia boleh buat penurunan balik lah. Dan kalau macam kita masukkan macam indikator trendline ataupun liner ni, kalau ikutkan posisi dia masih lagi menurun Dan bagi tadi saya cuba cari entry buy jugalah untuk nak tengok dekat mana dia punya berakhir, dia punya pullback sebelum dia nak buat penurunan. Dan kalau macam kita buat ukuran Fibo dekat sini, maknanya ini adalah resisten yang berhampiran kecil ya. Ini adalah yang paling bawah. Kalau tarikan Fibo, kalau ikutkan dia punya maksimum adalah dekat area sini. Jadi ini memang ngam lah sampai atas. Kemungkinan besar dia tak boleh pecah atas ni. Dia akan main dulu dekat area sini lah. Dan besok baru tahu macam mana dia nak pergi mana lah. Mungkin hari ni dia akan main dekat zone dia ni juga. Dan bagi tadi dia naik dekat sini sebab sini ada satu zone. Dan zone ni juga dia akan main lagi sekali lah. Dan 2 kali main Jadi untuk malam ni, dia ni pun zone untuk dia bermain. Kalau dia pecah bawah ni, maknanya dia boleh pergi bawah. Tapi sekarang ni dia buat penurunan. Yang ni dia kemungkinan dia akan buat kenaikan balik. Sebab ini adalah zone sideways. Zone sideways kalau dalam kenaikan lah, dia adalah zone sideways. Dan kalau kita tengok ini adalah dia buat structure daripada low, lepas tu dia buat high yang baru Dan kalau dia berjaya buat high yang baru, maknanya dia akan meneruskan dia punya kenaikan lah. Kalau kita tengok macam ni kan, ni adalah structure yang baru. Betul. Dan kalau kita tengok dekat sini, ini kalau nampak lah, kalau daripada support resistance kita ambil daripada body kalau ikutkan ini adalah divergent, tapi kalau ikut shadow dia bukan lagi divergent Jadi kat sini kalau kita tengok dia macam perakhiran penurunan Jadi yang ni itu dia buat kenaikan dia berjaya pecahkan yang high ni. Dan ini yang baru, kalau ikutkan lah, kemungkinan dia akan buat lagi satu high. Dia akan buat lagi satu high dan
Kalau pecah ni, dia akan buat lagi satu high dia. Dan dia kena pecah betul-betul yang shadow ni. Dia kena close atas shadow. Body. Maknanya close body atas shadow ni. Baru dia akan buat high dan nanti dia akan buat penurunan balik. Itu pun kalau dia berjaya lah. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, memang nampak macam dia kalau ikut yang ni panggil apa candle harami solid lah lebih kurang lah. Tapi ni ada shadow macam tak solid lah. Jadi kalau ikutkan dia akan buat penurunan lagi yang tu kita tengah tunggu sekarang. Dan kalau dia buat penurunan mungkin dia akan cari balik zone bigger time frame. Kalau kita tengok ini adalah zone-zone lama dia kan. Banyak yang shadow kat situ kan. Dia belum settle lagi ni. Dia belum settle lagi. Dia nak turun bawah ke apa kan. Dia masih lagi dekat area sini ni. Kalau kita tengok. Dia tak turun bawah, dia tak naik atas. Dia masih lagi bermain dalam zone shadow. Sebab zone shadow tempering besar, dia besar. Ini pun beratus pip 400 pip Pasal sekarang ni macam dilema juga ni. Ini dia buat penurunan, lepas tu dia buat cluster, dia pecahkan cluster, turun lagi, lepas tu dia buat cluster baru. Kalau yang ni dia tak berjaya pecahkan atas ni, maknanya dia akan masuk dalam ni lah. Yang last ni Sebab tu kita ada kalau dekat bookmap lah. Dia ada zone Kalau saya share ni bookmap. Kita ada buat analisa berdasarkan confirmation bookmap Kalau tengok dekat sini, Ada nampak tak 168 di 1720. Okay, yang ni 1695 dia ada lebih kurang 565 lot. Jadi dia akan cuba juga sampai dekat sini, tapi kita tak tahu lagi bila dia nak sampai. Kemungkinan besar dia akan ambil dulu order yang dekat atas ni. 17, 14 ni, 17, 14 ni dia kecil, mungkin dia tak boleh nak buat retracement, maknanya dia akan pergi yang lot besar sikit. Lot ni lebih kurang 168 lot lah. Jadi 168 lot kemungkinan dia akan naik ni dulu, baru dia pergi bawah. Dan kalau kita tengok chart dia masih lagi di area bukan shadow yang ni lah. Kan? Dia akan main lebih kurang dalam shadow ni untuk dia try lah. Maknanya dia retest lagi sekali zone yang ni. Kita tak saling image tu 720. Dia test ni sebab ni pun memang ada dosa 1720 dan ni juga big round number kan. Big kan. Jadi dia strong juga untuk dia akan pantul kalau pantul dia kuat, maknanya dia boleh lagi sampai target 1795. Dia kata 1720 tu daily punya previous support lah. Previous support daily 1720. 1695 kurang sini lah. Dia akan pergi betul. dekat area sini lah. Jadi kalau kita nak tarik-tarik apa area dia jauh tak nampak nampak jauh, dia kena daily baru nampak Daily baru tapi memang ada lah, ini dalam zone shadow
daily. Kalau kita kecil kan ada lah, tapi jauh lah, tak nampak kan. Jadi ada dua tempat lah dia akan pergi. Satu, dia akan cuba pergi masuk dekat zon ni. Lepas tu dia akan mungkin dia akan turun bawah. Tengok mana satu mana yang dia pecah. Kita tak tahu sama ada dia pecah terus bawah ataupun dia ambil atas dulu baru turun. Yang ni kena cari setup lah. Mungkin yang ni setup dia nanti akan keluar. Sebab malam ni ada lagi news kan, pagi kan. Betul tak? Ya, saya refresh balik. Hari Rabu FOMC. FOMC kan. Dia punya berucap lah, tak ada Rabu, kursi. pukul 2.30 2.30 ada lagi FOMC. Ini dalam kategori medium impact. Medium impact. Jadi kemungkinan ini akan main peranan jugalah nanti. Sebab sekarang ni kita berada di dua tempat dua zon Kalau kita tengok ini kita dah berada di tengah-tengah tau. Maknanya kalau ikut pip 110 pip betul 140 pip, 110 pip dan kalau yang bawah 155 pip. Maknanya kalau ikut ke atas paling hampir lah. Atas paling hampir. Jadi kalau macam saya lah, saya ingat dia akan cuba pergi atas dulu lah. Dia pergi atas dulu dan kemungkinan dia akan cuba cari bawah untuk buat lajak atas. Sebab yang ni dia tak pergi kan. Jadi yang ni dia akan cuba buat lajak daripada bawah. Tengok macam mana malam ni. Sebab sini pun ada lagi zone shadow. Kalau dia akan buat 2 kali ke, mana tahu. Sini ada juga zone shadow ni pun, tempat ni pun kena hati-hati juga. Kita takut dia pergi bawah ni dulu Ada dua kemungkinan lah, sama ada dia terus naik atas lepas tu turun bawah, ataupun dia main sampai bawah ni lepas tu dia naik atas balik dan turun bawah. Tapi kalau dah dalam ni kira dah paling hampir paling hampir sangat. Jadi itulah, jadi lebih kurang kalau ikut mana yang paling dekat, jalan paling dekat lah kiranya. Yang paling dekat biasanya naik atas dulu lah. Yang bawah ni dia dah test, jadi kalau ikut height semalam dah height hari ni. Yang ada masuk belakang. Dengar? Tadi ada call masuk lah, kacau. Jadi kalau ikutkan bagi saya untuk malam ni dia akan cuba buat kenaikan dulu lah daripada sini. Dia akan cuba buat kenaikan daripada sini ataupun kita boleh ambil sampai bawah ni juga. Ambil round number 1705 boleh main lah dalam ni. Dia akan paling dekat, dia akan naik atas, dia akan buat penurunan lah bawah ni. Kalau momentum kuat, boleh sampai juga 1695. Kalau kuatlah malam ni, tengok macam mana kan. Dan kalau ikut yang sebelum-sebelum ni lah, kalau sebelum-sebelum ni, ada order dekat bawah banyak. Besar, blok dia besar, tapi dia main dekat atas. Ya, bila orang leka dia, tiba-tiba dia terjun bawah. Sama juga yang macam ni, ini dah lama order ni dah lama. Dan order ni tak hilang. Jadi kemungkinan besar bila kita tak sedar dia akan laju dia turun bawah. Mungkin kita dalam tidur ke kan, siapa yang banyak floating buy tu nanti dia turun mampus buy. Jadi sell kan. Jadi kalau yang dah ada profit tu malam ni sebelum tidur tu tutup dulu lah, set BE kan. Takut dia turun lah tanpa ada analisa kuat dia boleh turun sebab ni adalah news kan.
Yang macam saya buat tadi, tarikan Vivo memang yang ni last. Kalau setup buy yang ni, dia akan buat high dekat sini. Dan kalau dia tak lepas, dia tak buat lagi new high, tak close di luar kotak ni, dia punya body, tak close maknanya reject kan. Rejection, dia boleh turun bawah. Itu je lah untuk malam ni kan. Sama lah tadi kan. Tadi sell juga kan. Tapi kita tak tahu kan sampai mana dia nak pergi kan. Betul, tak tahu sampai mana. Jadi dua kemungkinan dia sebab dia ada high dengan low. Low yang ni dah pecah. Yang untuk hari ni dah pecah body, dia masuk balik. Dan kemudian ni kemungkinan ni akan reject. Dia tak boleh close dekat luar, dia reject. Lepas dia reject, dia buat penurunan bawah. Ini kalau ikut masa ni tak tahu berapa lama Ini baru pukul 11, 12, 1, 2 kot. Kalau pukul 2 sampai atas, lepas tu dia tuju bawah, cantik juga kan. Ya. Makan atas bawah kan. Kalau macam ada modal lah, kalau ada modal nak tidur, sebelum tidur tu, pasanglah sell limit atas ni. Buat sell limit, buatlah dalam 30 pip ke 40 pip SL dia atas ni. Kalau tidur, sempat lagi order ada dekat atas ni, cantik. Tapi kalau tak sempat, set je lah jauh sikit sebab kita takut dia men-share tu. Ya. Sini satu, ni pun ada zone juga ni kalau lepas. Dia mencari juga tempat ni. Ini kalau lepas ini target dia 7.30 ni. Dia dah 30. Ini tadi sebenarnya saya ada target juga kat sini. Tapi dia turun dulu kan. Kalau ikutkan kat 17.30 tak ada lot kan? Yang ni pagi tadi saya suruh buy dekat sini, close pukul 8. Saya suruh close pukul 8. Sebab ada news ni. Mana banyak, tak banyak lah dapat kot. 130 pip lah. Dia boleh bagi hold. Banyak lah. Lepas tu, ni siapa yang tak close, pukul 8, 8.30 jatuh. Hilang 100 pip. Ni sekarang tunggu balik dia nak naik. Mungkin minggu ni kalau dia sempat dia habiskan penurunan sampai 16.95 ni. Kalau ikut yang bawah ni saya buka yang bawah, tengok ada order tak bawah. Okay, saya dah buka, tengok yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 legging 10 saat. 10 saat legging. Okay. Ya, sikit lagi. Setting kat sebelah ni. Baca sebelah. Yang ni kalau kita tengok tak ada order ni apa maksud dia? Tak ada order. Maknanya kemungkinan sell untuk weekly dia berakhir dekat sini 16.95. Habis ni nanti kalau weekly habis sell dia, bermaksud weekly ni adalah pullback daripada monthly. Betul kita fokus buy lah. Kalau sampai 19. Kalau ini adalah A, B, C yang paling last kan. C yang paling last. Macam contoh kalau kita tengok dekat weekly. Tapi 500 lot tu banyak juga habis
Good. Kasih sikit. Ini pun kan aku yang nampak buat A, B, C 1, 2, 3 kan. Ni kalau yang hari ni yang bawah ni adalah yang paling lah, lepas tu shoot atas lah. Yang ni kalau siapa-siapa yang nak beli emas tu sempat lagi beli emas kalau aku dekat luar waktu sekarang sebelum dia naik tinggi. Harga dia sekarang ni harga jatuh kan. Emas kan. Emas ni lah physical memang jatuh. Orang tak nak jual pun sekarang ni, kalau nak orang beli je ABC. ABC correction. Kenapa dia correction? Sebab yang ni dia tak pecah lagi Yang ni high, yang ni sebenarnya ni low lagi. Dia tak ada buat satu lagi high. Kalau dia close yang ni, di satu, ini dalam kenaikan. Ya. Ni sama ada ni ataupun ni. Tapi kalau ikutkan kalau structure, pasti ni ataupun ni structure. Kalau paling dekat pun sini lah kalau dia kena close. Kalau close shadow 1671. Ni kalau turun dia kena close shadow 1671 jauh lagi Jadi kalau dia tak pergi bawah, maknanya dia akan pergi buy lah. Ini structure monthly. Monthly nampak macam bearish lagi Nampak macam bearish lah. Tapi dia kalau ikutkan dalam kenaikan ni yang paling tinggi. Dia kena pecahkan yang ni. 1581. Kalau dia pecah-pecah baru dia boleh turun. Tapi tak jauh lagi kan. Kalau yang ni berakhir pull back. Pendek. Satu, dua. Ini tak pastilah boleh buat apa ni. Kalau sebab kita takut yang sini ada lagi apa? Ada lagi cat kan. Ni cat ni sampai 2007 je. Kau lagi awal kan? Kan? Gol lagi awal. Gol. Tahun dia ada dekat cat ni. Dia ikut broker lah. Dia tukar FXCM dapat banyak kan? Ini Owanda dia sampai 2007 je. Mungkin ada dekat FXCM pun. Kalau ada FXCM dia mungkin lagi banyak data dia. Kalau data untuk buat kiraan alien wave, dia kena data dia kena banyak, kena full data. Macam orang beli koin-koin baru kan, ditunggu kenaikan, first wave, second wave, dia akan turun ngam-ngam yang hampir bawah, mungkin 75% bawah, baru dia buy. Itu orang main koin-koin baru lah. Itu yang untung dia sampai 40 ke 100 kali ganda. Itu yang keluar Mustang lah. Keluar Mustang. Masuk 1,000, wah dapat 40,000, 100,000. Jadi ini dia buat balik kenaikan. Macam saya jangka lah dia akan terus buat kenaikan sampai sini. 17, 20, 17 shadow ke ataupun shadow yang itu pun ada dua zon lah. Ni kebarangkalian juga lah. Kan? Yang ni tak lepas kan. Ni test tak lepas kan. Maka ni yang first lah. Yang first ni mana 17-19 sampai 17-21. Kita tukar ni. Jangan tengok. Ni ya.
Dia akan try sini dulu. Kalau macam buy, kalau buy, ambil TP sini dulu lah. Jangan ambil atas ni. Takut nanti dia pull back balik. Dia jatuh. Trend Yang masih ni, bearish ya. ni macam tinggi sangat lah. Kalau ikutkan ni lah kan, drop base drop kan, betul lah. Betul. Drop base drop. Tapi kalau yang ni dia dah besar, ambil shadow lah ke atas. Dan shadow ni sama dengan target ni, target bookmap 1720. Itulah pakai bookmap. Bawa entry power kan. Tadi saya buy kat sini tak sampai lagi. Sebab mungkin ada apa. Biasa kena macam ni kan. Kalau dia nak pergi atas, dia akan try dia bagi main kat sini dulu kan. Betul lah. Standard kan. Dia Kalau dia ikut. nak sampai atas, dia akan try sikit dulu, dia tak bagi. Lepas tu dia turun, baru dia bagi. Ini biasa berlaku macam ni. Tunggu je lah. Ini insyaAllah ni sampai. Sebab dia punya higher kereta dapat higher low kan. Kalau yang tak ada entry lagi tu boleh jugalah. Cuma dapat. tak tahu lagi profit ke apa kan. Adalah 50 profit, 60 profit nanti dapat. Yang ni kira first round, ni second round nak naik balik. Sebab dalam kenaikan pun macam ni, dia buat penurunan pun dia turun bukan dia terus straight kan. Betul. Dia nak buat low. Yang ni pun dia nak naik pun kadang-kadang kita ingat dia fail dekat sini. Tapi sebenarnya dia buat macam wave. Dia turun naik kan. Jadi ni kenaikan, dia buat penurunan. Lepas tu kita ingat sell lagi kan. Padahal dia buat wave. Wave untuk dia settlekan dia punya higher high kan. Dia buat lagi satu higher high. Okay. Keluar candle sebatang merah tu ada. Ni saya buang Okey. Hari ni saya share satu benda Kita harus share. Ni apa benda ni? Macam-macam Sonar Lab pula. Ini bila kita belajar bookmap, bila belajar bookmap, ada banyak benda daripada bookmap yang kita boleh keluarkan, cari dia punya entry lah, macam teknik lah. Ini panggil, kita panggil dia macam apa? Dia macam supply and demand, tapi sebenarnya bukan supply and demand. Pelik Boleh. Yang ni benda ni biasa ada di belakang tabir lah. Belakang tabir. Ini zone yang dia akan pergi. Dia akan try pergi. Tu macam kata kawasan supply kat atas tu lah. Ni supply demand dia lain. Dia bukan supply demand, dia adalah zone apa? Order block Order block finder tu. Betul. Nampak kan? Okay, order block. Order block ni maksudnya dia menghalang price daripada naik. Jadi bila dia menghalang price daripada naik, sebenarnya inilah TP. Sebelum untuk current price lah. Kita tahu price tak nak buat kenaikan lagi, dia akan terhenti dekat kawasan sebelum dia buat penurunan. Jadi kalau macam kita nak buy, kita takut kan, kita tunggulah sell kat atas. Sebab ni ada block tembok kan. Kalau boleh buat jadi sini macam ada drop base drop kan. Tapi dia punya kiraan lain. Ni ada dia punya yang tengah ngam-ngam, dia akan mati kat sini. Yang ni yang lebihannya lah. Ni awal di atas dia. Ini macam middle kan. Middle apa? Logo kan. Jadi dia ambil calculation tu daripada candle
sebatang ni. Tapi kalau ini adalah indikator. Tapi kalau ikut kiraan betul dia bukan yang ni. Dia ada lain sikit. Yang tu kena belajar nanti. Ini biasa kalau saya belajar, saya banyak gunakan indikator untuk nak mudahkan dia. Tapi dia bukan 100% betul lah. Ni ada dua jenis lah. Satu order block. Yang ni satu lagi yang ni. Dan ada dua order block. Dua jenis order block ada daripada mungkin dua orang yang cipta order block ni kan. Dan order block yang ni sama. Apa asal nak? Eksperimen satu kan? Yang ni dia bersatu. Maknanya ni kuat lah ni kawasan ni. Maknanya kalau contohlah ada dua pro satu benda, dia punya keputusan dia sama dekat tempat ni. Yang ni strong lah ni. Maknanya kawasan ni nanti dia tak boleh tak boleh nak pecahkan sebab kena blok. Maksudnya dia akan pergi naik atas ni, lepas tu dia akan turun. Ni kawasan larangan daripada dia naik dah. Macam yang ni dia buat kenaikan, dia buat penurunan, yang ni dia punya order block. Dia naik, dia turun. Bantang lah order block ni sebab press. Yang sebelum ni pun memang nampak bantang. Yang ni lah pagi tadi buat ambil entry buy. Inilah entry buy. Bila dia buat kenaikan sampai dekat order block yang ni, tapi order block yang ni dia besar. Dia ngam-ngam dia tak lepas shadow, dia kena lepas body kan. Body baru belik dah. Yang ni dia ngam, dia tak lepas, dia turun balik. Mana dia turun balik? Dekat order block yang belah bawah. Jadi yang ni dah kena block, naik balik, turun balik. Lepas tu dia buat block yang baru, maka ini dia naik lagi lah. Dia ni dah block kan. Itu maksud dia order block. Order block kalau dekat ni, contoh yang ni, bila dia dah buat kenaikan, baru order block muncul. Ini bukan order block. Ini limit pending order sell. Ni pending order sell. Kalau block tu maksud dia contoh dia naik, nanti dia naik, tiba-tiba keluar dekat bawah ni satu order baru. Maksud dia order tu dia menjadi dia punya halangan daripada jatuh. Dia akan turun naik balik. Dia block sama juga yang ni order block ni. Padahal aku dah naik, lepas tu tiba-tiba muncul order block kat sini. Dia boleh turun, tapi dia tak boleh turun bawah daripada dia. Itu maksud dia order block. Mantap. Dia block harga dia jatuh. Macam ada orang kontrol harga lah, kan? Ini macam government lah kontrol harga. Harga ayam. Jangan bagi turun naik lebih ke. Ini tengok dia naik balik kan. Tapi kita tak adalah ambil TP dekat sini. Kita ambil TP berdasarkan bookmap lah. Kalau yang ni mungkin tak tahulah lambat ke sampai ke tak sampai. Sebab yang ni dia kata order block je, bukannya tempat dia TP Jadi dia menghalang harga daripada keluar daripada kawasan ni je. Sampai tak sampai kita tak tahu. Apa lo akan cerita Yang penting yang buy ni kan. Ni zone dia kecil lah, cantik lah. Okay, Cikgu Hafiz, nampaknya kita dia rancangan ke Cikgu Hafiz? Kita dia rancangan dulu, kita close dulu kita punya live pada malam ni. Cikgu Hafiz boleh stay dulu lah dalam ni. Alright. Dalam calling. Okay, ni siapa yang follow dapat ada naik ni. Naik tadi kita cakap Live kita cari buat order block. naik
Kita target dia akan naik lagi sampai 720 kan. Ya. Tuan-tuan, terima kasih kerana follow live kami sampai ke hujung rancangan. Jadi insya-Allah kalau ada lagi perkongsian kami akan share dalam Telegram channel. Dan sekiranya tuan-tuan nak perlukan update terkini daripada kami, boleh like dan subscribe kami punya Facebook, YouTube, Telegram MFN TV Online. Jadi kita di rancangan kita